Chapter 1 merupakan biodiversity. What is the biodiversity? Maksud dia biodiversity ialah keberpakaian organisma sama ada mikroorganisma, haiwan ataupun tumbuhan. Jadi kan boleh dikatakan biodiversity merupakan pengelasan mikroorganisma dalam berbagai aspek lah. Contohnya mungkin dia adalah mikroorganisma ataupun haiwan ataupun tumbuhan。所以 biodiversity 其实是一种是生物分类的哦，是可以分成细菌啊。微生物啊，可以分成动物啊，还是可以分成植物哦。Baiklah, number 2, biodiversity wujud disebabkan berbagai jenis habitat dan cuaca di bumi。所以这个为什么需要这个生物分类呢？因为我们的地球呢有各种各样的栖息地跟各种各样的气候哦。Number 3.Organisme yang hidup di sesuatu habitat mempunyai ciri-ciri yang berbeza daripada organisme hidup di habitat yang lain. Okey, hal ini membolehkan organisme itu beradaptasi dengan persekitaran untuk meneruskan hidup dan menghasilkan spesies baru ataupun biodiversity. 所以呢，这个生物有各种各样不同的特征呢，就是说每一个栖息地呢，它都有不同的特征。所以呢，这样子的情况之下呢，就会造成呢生物跟我们的环境会互相的依赖，或者 adaptasi 就是互相的依赖然后呢，好让那个物种呢能够延伸下去，也变成我们可以使用这个生物分类Baiklah, kepentingan biodiversity, berbagai spesies haiwan dan tumbuhan dalam meningkatkan sumber makanan kepada manusia。所以说我们知道这个食物分类的第一个的好处这些动物跟植物呢，让人类去理解之后呢，就会变成了他们的 sumber makanan Interaksi antara berbagai spesies organisme hidup dengan persekitaran mencipta ekosistem yang seimbang。所以说呢，除此以外呢，这些物种的生活跟环境彼此的依赖呢，就会形成了一个好的生态系统。Number 3, biodiversity meningkatkan bilangan jin untuk memberikan keberpakaian bagi generasi akan datang。所以说呢，这个生物分类呢，也帮助各种各样的基因呢，可以进步我们知道我们人类呢，基因不断在进步。不断在进步以前的老人家呢，他们不会滑手机的好像我的爸爸他讲手机怎样滑的，他看我们每天滑手机，他就很羡慕。我爸爸很老了差不多90岁了，像你们到底怎样滑手机的？那手弄来弄去，可以弄到东西的没？他讲，可是说如果老师滑手机比你们滑手机的话，你们更厉害滑手机Jadi kan, number 3 ini kan, biodiversity kan, dia akan meningkatkan bilangan jin ataupun boleh menyebabkan kemajuan para jin bagi generasi yang akan datang lah. Contohnya kan, kita boleh akses kita punya handphone kan, pakai jari kita kan. Kalau dibandingkan handphone pada sekarang kan, kita main jari saja kan, kita boleh pusing-pusing, kita boleh gunakan cara apa pun boleh lah, main game pun boleh kan. Tapi kan untuk generasi yang dua macam papak saya kan, itu papak saya sudah dua lah, 90 tahun, agaknya 90 tahun sudah lah. Dia tengok saya beroperasi dengan handphone kan, dia memang cakap, macam mana ni boleh main handphone macam ni dia tekan pun susah tapi kan tapi kamu boleh tekan pun mana-mana tekan pun okey juga. Tapi saya rasa lah kalau dari segi main handphone, generasi kamu kan lebih hebat daripada generasi cikgu lah. Okay. Number 4, pengetahuan terbaru tentang berbagai jenis hidupan dapat diperkembangkan。所以呢，各种各样的生物的那个知识呢，可以被提升Teruskan pengurusan biodiversity yang berkesan。Manusia berupaya menguruskan persekitaran semula jadi untuk memastikan kelestarian semua hidupan.
OK，所以我们人类呢就变成了就是个控制呢，或者是掌控，或者是管理这整个的自然环境呢，就是好让全部的生物呢都有个和谐哦。Kelestarian, sustainability maksudnya dia harmoni lah di antara satu sama lain lah. Number two, aktiviti manusia menyebabkan penggunaan bahan semula jadi secara berlebihan. Ini adalah keburukan dia. 所以说呢，这是讲到如果我们人类呢不好好去管理我们的环境的话呢，就造成我们会使用过多的那个就是使用那个能源过多了，造成我们的自然环境可能受损的。B. Pencemaran alam sekitar. Tahu lah kan? C. Kemusnahan habitat semula jadi. 所以我们人类如果不好好管理我们的生态系统生态环境的话呢，也会造成污染，就会造成很多的那个栖息地呢被毁灭掉。Number three, kaidah pemeliharaan dan pemeliharaan biodiversity termasuk， 所以我们怎样去保护跟维护我们的那个生物分类呢？方法 A. Menyediakan pusat pelindungan haiwan tapak semayan dan untuk membiak spesies yang terancam lah。所以说呢，我们可以就是设立这个动物保护区哦，就是好让这些物种呢，其实已经要灭族的物种呢，可以被保护哦。B. Mewujudkan kawasan pelindungan seperti Santuari, Rizal, Hidupan Liar, Taman Laut dan Hutan Simpanan。所以就是说提供各种各样的像这些生态，让这些生物呢可以住在那边呢，好像动物园植物园还是一些保护区呢，可以使到这些物种呢可以得到保护。Mengawal pencemaran is okay. Menyediakan pendidikan. Jadi ini pentinglah menyediakan pendidikan untuk kita kan supaya kita boleh faham perkara ini kan. Kemudian selepas kita dewasa, kita boleh mencintai alam sekitar kita lah, jangan merosakkan dia lah。所以教育也是非常重要就是特别是告诉我们这些知识呢，好让我们长大后呢，我们会保护我们的环境，不至于会毁坏我们的环境哦。And lastly, menguatkan undang-undang。所以呢就是那个undang-undang比较严的话呢，好像有人破坏环境的话就saman它呢就不敢有破坏了。kalau undang-undang dikuatkan kan macam berikan saman kepada sesuatu yang melanggar dia macam menebang pokok dengan secara suka hati itu kan kena kasih saman. Itulah baru manusia itu tahulah dia punya tahulah kena menjaga alam sekitar lah. Oke, dalam bab ini kan isi kandungan yang penting di sini ialah penggelasan haiwan, penggelasan tumbuhan lah. Jadi the first is classification of the animals. Penggelasan ialah proses pengumpulan organisme hidup ke dalam kumpulan tertentu berdasarkan ciri-ciri sebelumnya。这是非常重要的哦。怎样是成为动物分类的一个正确的一个的管道呢？就是把那个动物有共同的那个特征呢 ciri-ciri sebelumnya 是共同的特征。ciri-ciri sebelumnya maksudnya kan ciri-ciri yang berulang lah maksudnya kan macam lah kan macam kucing dengan anjing kan ada ciri-ciri sebelumnya yaitu kedua-dua kucing dan anjing adalah melahirkan anak. Itulah dia punya ciri-ciri sebelumnya lah. Begitu juga kalau kucing dengan anjing kan kedua-duanya pun boleh menjaga anak. Itu adalah ciri-ciri sebelumnya lah. 所以这些就是特征比如狗跟猫呢，两者他们都会用怀胎的那个方法生幼儿哦，同时间呢，他们也会照顾他们的幼儿，这就是他们的共同特征哦。Number two, haiwan boleh dikelaskan kepada haiwan bertulang belakang yaitu vertebrata dan haiwan tidak bertulang belakang yaitu invertebrata。所以呢，动物呢可以分成两种，一个是有脊椎骨的生物，一个是没有脊椎骨的生物contoh ini adalah yang paling utama vertebrata dengan invertebrata. Ada mamalia, ada reptilia, ikan, burung dan amphibia。所以这些呢，我们小学也学过了哦，就是这个有脊椎骨的生物呢，可以分成哺乳类，可以成为爬行类，有鱼类，有鸟类，还有双栖动物哦。Baiklah kita tengok ciri-ciri haiwan vertebrata。这些
有脊椎骨的动物呢，又分成哪几类呢？就是一个一个来解释哦。Mamalia, homeotherma, maksudnya darah panas lah, yaitu darah dia kan suhu badan dia akan tetap tidak dipengaruhi oleh persekitaran. 所以就是说，热血动物哦，它的那个体温呢是不受那个环境所影响的，它的体温37.度就是37.度，大概是上下是那个那个的温度哦，不会因为讲他们在沙漠就变成40度，他们去到了北极就变成-20度不会这样子的哦。Mamalia badan dia diliputi oleh rambut ataupun bulu lah， 所以有毛发或者是就是毛发所掩盖的。Bernafas dengan menggunakan paru-paru， 用肺来呼吸。Membiak melalui persenyawaan dalam, kita tahu lah persenyawaan dalam tidak macam katak dengan ikan lah, mereka merupakan persenyawaan dua lah. 所以叫他们的那个繁殖的方法呢，就是内在交配的哦，就是那个 sperm 跟 ovum 呢进到身体里面才结合的哦，不像鱼跟那个katak呢都是在外面的啊。Number 5, melahirkan anak kecuali paribus dan giling， 就是说呢他们会生孩子哦，怀胎生殖，除了鸭嘴兽跟这个穿山甲哦。Mamalia betina mempunyai kelenjar susu itu tahu lah kan, mereka mau menyusukan anak kan， 所以他们有奶，那个就是说他们有可以喂奶的地方哦。Contoh Mamalia termasuk orang hutan, ikan paus, kelawar, ikan lumba-lumba dan biri-biri lah ikan paus. Ikan kelawar ini juga merupakan mamalia， 所以这里特别要强调的，就好像金鱼还有这个蝙蝠哦，都是属于mamalia的。Number 2, reptilia, dia adalah Phycrotrema, maksudnya kan darah dia adalah dikatakan ataupun hewan darah sejuk lah, yaitu suhu badan dia dipengaruhi oleh persekitaran. Maksudnya kalau kan sebuah cicak dia pergi kurun, jadi kan suhu badan dia boleh menaik sampai 45 Celsius. Maksudnya dia di kawasan panas, suhu badan dia menjadi panas. Kalau kita simpan cicak tersebut sekarang pergi Amerika, contohnya mereka sedang winter itu contohnya -2 Celsius. Jadi cicak itu suhu badan dia pun turun menjadi -2 Celsius mengikut pada persekitaran lah. 所以说他们的那个体温呢是跟着那个环境改变哦。如果去到把一只壁虎去到那个沙漠，可能它的体温到40多度。如果把它搬去美国冬天的时候呢，它变成-多度了。Badan diliputi oleh kulit keras bersisik， so 没有问题啦，有硬皮或者是有鳞片。Bernafas menggunakan paru-paru， 没有问题。melakukan persenyawaan dalam， menghasilkan telur yang bercangkrang， 所以说它的那个蛋有壳的哦。Reptiles punya telur kan dia bercangkrang， bukan macam ikan dengan katak macam jelly ya. Oke, contoh reptile termasuk buaya, kura-kura, penyu dan kura lah, itu memang kita paham lah. Oke, next kita tengok ikan. Jadi suhu badan juga biotermatik, ya, so boleh dipengaruhi oleh suhu persekitaran. Badan diliputi dengan sisik berlendir, maksudnya sisik berlendir ini adalah lembab lah. 它的鳞片呢就不像刚才 reptile 说是干鳞片了，这是湿鳞片呢。Bernafas dengan menggunakan insang, grills, tidak masalah. Persenyawaan luar, oke. Kebanyakan ikan menghasilkan telur yang tidak bercangkrang. So, mempunyai sirip dan ekor. Sirip 就是那个刺鱼刺哦。Contoh ikan termasuk ikan jerung, ikan pari, ikan emas dan belut lah, semua ikan lah. Kemudian burung. Burung adalah homeotherma, maksudnya suhu badan dia tetap. Badan diliputi dengan bulu berlebar, 羽毛. Bernafas menggunakan paru, persenyawaan dalam seperti mana yang kita tahu. Kemudian menghasilkan telur yang bercengkerang, kemudian mempunyai paru dan sayap. Contoh burung termasuk helang, itik, ayam, sebagainya lah. 所以这些知道这些都是那个什么那个鸟类的那个特征呢。Kemudian amphibia kan, amphibia
Dia punya suhu badan juga dipengaruhi oleh persekitaran. Badan diliputi oleh kulit lembab. Kemudian, bernafas menggunakan insang. Bernafas menggunakan insang. Okey, bernafas menggunakan insang semasa kecil dan apabila dewasa bernafas dengan menggunakan paru dan kulit lembab lah. Ini merupakan ciri-ciri yang special pada amfibia. Manakala kan, maksud dia kan, masa kecil dia gunakan insang untuk bernafas, tapi masa besar dia gunakan paru untuk bernafas. Dan kulit lembab juga berfungsi sebagai dalam pernafasan lah。所以这个就是说呢，这个双栖动物它们小的时候是用鳃，长大的时候是用肺，但是它们的潮湿皮肤呢，也帮助它们可以很好的来呼吸啊。Jadi membias secara bersenyalan luar, menghasilkan telur yang berlendir tanpa cangkrang. Boleh hidup di darat ataupun di air. Contoh amfibia adalah katak, kodok, dan sarai tangga. Baiklah, dalam nota ini kan dia kurang berbincang tentang itu invertebrata, yaitu tidak bertulang belakang kan. Kita tahu kan invertebrata ini dia juga penting juga invertebrata ini kan. Nanti ya. 这个另外一个我们要并强到一点点的就是那个无脊椎骨的 invertebrata. Lupa bagaimana spelling dia. Invertebrata. Oke, invertebrata ini kan dia boleh dikelaskan sebagai ada kaki, dan tiada kaki lah. Oke, ada kaki kan 有脚还是没有脚的 joint leg, without joint leg. Kalau yang ada kaki itu kita tahu lah kan macam semut, macam laba-laba kan dia ada beberapa joint leg macam 3 pasang kah, 4 pasang kah, dan sebagainya lah. Kalau ini 3 pairs, 4 pairs, atau juga ada lebih daripada 4 pairs macam kan cacing, macam lipan, itulah lebih daripada 4 pairs. 就好像火车虫啊还是蜈蚣啊，它们超过4对脚哦 without joint leg, macam tapak Sulaiman, kan. Okey, macam cacing tanah, 这些蚯蚓cacing tanah ini merupakan invertebrata yang tiada joint leg lah, tiada kaki lah, macam tapak Sulaiman dan sebagainya. So, seterusnya kita tengok penggelasan tumbuhan. Tumbuhan dapat dikelaskan kepada 2 kumpulan, yaitu tumbuhan berbunga dan tumbuhan tidak berbunga lah. So, dalam tumbuhan berbunga ini kan, dia terbahagi kepada 2 jenis, yaitu monocotyledon dan dicotyledon. Berdasarkan bilangan cotyledon pada setiap biji benih lah. 所以这个你就看到它有分成植物呢就分成可以开花跟不可以开花的。可以开花的呢，你知道它是也分成 monocotyledon 跟 dicotyledon Oke, kita tengok apakah beza di antara monocotyledon dengan dicotyledon ini? Kita tahu lah kan. Untuk monocotyledon ini dan juga dicotyledon. Yang kita kena bezakan ialah jenis padang dia. Kemudian jenis akar dia dan juga daun dia.
Kalau barang dia, kita tahu kan, dicotyledon itu dia adalah barang yang berkayu. Oke? Monocotyledon itu maksudnya dia kayu, dia punya barang kan tidak berkayu. Macam ada barang dia ada yang macam sel-sel yang lembut lah. Jenis akar dia kita tahu dia adalah akar tunjangan untuk dicotyledon. Untuk ini adalah akar serabut. Tahun dia kalau untuk dicotyledon adalah jenis yang berjala neckbird lah. Ada neckbird punya. Oke, kemudian yang ini pula adalah selali punya parallel. Dan juga akhir dia kan dia punya biji benih yang dicotyledon itu dia selalu nampaknya ada dua dicotyledon lah. Yang ini hanya satu sahaja. Itulah kita boleh bezakan adalah yang berbunga dengan tidak berbunga. Kalau pula yang tidak berbunga pula kita boleh kelaskan dia kepada beberapa jenis. Baiklah, tidak berbunga dia ada beberapa jenis。所以刚才就讲到它的有花朵的，就是那个种子粒那个有分成两个的，一个是分成一个的。baiklah, so yang ini kita tahu kan kita sekurang-kurangnya satu jenis ini, dua jenis ini, satu jenis yang pertama kita panggil dia conifer, yaitu kan dia ada biji, dia menghasilkan biji. Maksudnya kan walaupun dia tidak berbunga tapi dia masih menghasilkan biji. Yang satu lagi tidak berbiji, maksudnya tidak menghasilkan biji, 就是说没有种子的。Baiklah, yang tidak berbiji ini kan kalau kita masih ingat dia boleh dikelaskan dengan berbagai. Yang pertama kita ada apa? Oke, kita ada auga. Oke, kita ada ferns, itu paku pakis. Satu lagi yaitu fungi. Fungi kita ada kulat. Baiklah, kita tahu kan hanya auga kulat ini kan dia tidak boleh menjalankan fotosintesis sebab dia tiada kloroplas. Oke, dia tiada kloroplas, so tidak boleh menjalankan fotosintesis. Kedua-dua ini boleh menjalankan fotosintesis sebab dia ada kloroplas dan berwarna hijau. Alga ini kecil, paku pakis ini besar。所以你要会分的那个没有花朵那个有分成几个就是有个有种子的跟没有种子的这些东西你们都要复习回来的Oke, ini sepas sedikit tentang chapter 1. Kemudian kita tengok chapter 2 Chapter 2 kita bincang tentang ekosistem. Baiklah, ekosistem 就是生态系统kita tengok pengeluar ialah organisme yang menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis。所以没问题生产者就是可以自己制造食物的就是应用这个光合作用Tumbuhan hijau merupakan pengeluar karena dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Ini fahamlah kan? Number 2 is pengguna. Ataupun consumer in English. Pengguna ialah organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Organisme ini makan tumbuhan ataupun organisme yang lain。所以这个消费者呢，就是他自己本身不能够制造食物的，他必须要就是要使用其他的一个生物来维持生活。
Jadi penggunaan yang makan pengeluar, iaitu makan sayur punya kan, dipanggil penggunaan primer, dia juga dikenal sebagai herbivore lah, 就是草食动物哦。Pengguna yang makan penggunaan primer dikenal sebagai pengguna sekunder，就是次费消费者就是说第二个的消费者，so dia mungkin omnivore ataupun carnivore yang kecil lah. Pengguna yang makan pengguna sekunder dikenal sebagai pengguna treasure, yaitu tertiary consumer. Ya mungkin dia mesti carnivore besar ni. 它就是大型的肉食动物哦。Tapi kan kita tahu kan, semua tidak kira dia pengeluar kah ataupun dia merupakan pengeluar kah ataupun dia merupakan consumer kah kan, dia akan meningkat dunia akhir dia dan kemudian akan dihuraikan oleh bakteria dan kulat lah. Bakteria dan kulat ini selalunya kita kenal sebagai decomposer ataupun pengurai lah. 所以这些生物呢，最后还是会死亡哦。最后它们死亡的时候就会被腐化，变成比较基本的东西回归于大自然呢。Pengurai merupakan organisme yang menguraikan bahan kumuh ataupun organisme yang mati kepada bahan ringkas. Jadi kamu kena tahulah ini dua contoh yang selalu ditanya di exam adalah bakteria dan kulat. Okay, next, food chain ataupun rantai makanan menunjukkan hubungan permakanan antara organisme seperti yang ditunjukkan dalam raja di bawah. Okay, ini pengeluar rumput dimakan oleh belalang, pengguna primer, kemudian oleh burung, pengguna sekunder, dan dimakan oleh ular. Sorry ya, ada orang masuk. Okay. Baiklah. Jadi kan kita tahu kan food web, food chain dia memang ringkas dan basic, yaitu kan hubungan di antara pengeluar kepada penggunaan primer, kemudian penggunaan sekunder dan akhirnya penggunaan tertiary lah kan. Baiklah, tapi kita tahu kan semuanya kan sirakan makanan terbentuk daripada beberapa rantai makanan seperti yang ditunjukkan dalam raja di bawah. Maksudnya kan berbagai food chain telah digabungkan menjadi food web。这个食物网跟食物链呢，食物链就是最基本的，从那个生产者被那个就是第一消费者、第二消费者、第三消费者，然后食物网呢就是很多的，然后掺起来哦。Baiklah, kita tengok aliran tenaga dalam siratan makanan. Dalam suatu siratan makanan, aliran tenaga bermula daripada pengguna kepada pengeluar kepada pengguna dan akhirnya kepada pengurai seperti yang ditunjukkan dalam raja di bawah. Nah, ini sama juga lah kan. Kemudian kita tahu kan dalam kitar ini sebabkan kita sangat penting karena ekosistem ini mesti seimbang. Jadi ada 3 kitar ini, kita oksigen, kita karbon dan juga kita air lah, untuk memastikan ekosistem selalu balance. 所以这个呢生态系统所以它的循环呢是非常的严密的，需要非常的好无论在氧气的循环也好，在碳的循环也好，在水的循环都好呢，都是非常的重要，好让它常常呢就是它就是很 balance 的很平衡的，不然的话呢很多生物都会死掉的咯。Baiklah, saling pesan antara organisme hidup. Kita tengok beberapa perkara yang penting. Satu ialah spesies. Spesies ialah kumpulan organisme yang mempunyai ciri-ciri yang sama dan berupaya untuk membiak antara satu sama lain untuk menghasilkan anak. 所以这个是物种物种呢就是一组的生物当中呢，它们有共同的特征，并且它们最重要，它们可以繁殖下一代。Populasi ialah sekumpulan organisme yang sama spesies hidup bersama dan berupaya untuk membiak di habitat yang sama pada masa yang tertentu. Jadi kan kita tengoklah populasi ini 就是群体kumpulan organisme yang penting mesti sama spesies dan boleh hidup, boleh membiak di dalam satu habitat. 所以群体呢就是一群牛生活在一起，一群羊生活在一起，
等等哦，它们可以彼此繁殖的哦。Community terdiri daripada semua populasi yang hidup bersama dan berinteraksi antara satu sama lain di suatu habitat. Maksudnya kan, contohnya di satu kawasan, contohnya sawapati lah kan. Dalam sawapati itu tidak hanya sawapati saja lah kan. Dia di dalam ada tikus, ada helang, ada burung-burung, ada buaya kan. Dan haiwan-haiwan lain lah. Mereka saling bergantung di antara satu sama lain lah untuk teruskan hidup。就好像在稻田上哦，除了那个稻米以外呢，还有老鼠，还有猫头鹰，还有老鹰，还有其他的小鸟等等它们是彼此的依赖哦，好让这个的循环呢是很 balance 的。Kemudian habitat ialah persekitaran ataupun tempat yang mana sesuatu organisme hidup dan membiak. Itu okey lah kan. Ekosistem terdiri daripada komuniti yang hidup bersama dalam sesuatu persekitaran dan termasuklah komponen yang bukan hidup seperti udara, air, dan tanah. Inilah perbezaan di antara ekosistem dengan yang lain. Yang lain kan masih melibatkan haiwan-haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan yang hidup. Tapi ekosistem kan selain daripada haiwan yang hidup ataupun tumbuhan yang hidup, kita kena tahu ada berkaitan di antara yang hidup dengan yang bukan hidup, contohnya udara, air dan tanah。所以这个呢 ecosystem 呢就是那个所谓的那个生态系统呢，就是不单只它是讲到生物动物、植物，它还讲到非生物哦。我们与非生物呢也是有一种非常重要的那个联系哦。如果人没有跟非生物有联系的话呢也是挺难的哦。所以我们就 fokus number interaksi antara organisme. Kita teruskan dengan interaksi. Jadi ada berbagai interaksi. Yang pertama ialah persaingan. Okay, kalau English is competition. Mangsa bermangsa, English is prey protector dan symbiosis. 所以它的那个基本的那个的关系哦，就好像这个竞争猎物跟猎物者symbiosis 是相依关系哦。Symbiosis terdiri daripada 3 jenis yaitu mutualism, complementarianism dan parasitism. Oke, mangsa bermangsa melibatkan bermangsa yang memburu makanan yaitu menjadi mangsa lah. Contohnya ular yang ada bermangsa memburu dan memakan mangsa seperti tikus, ayam dan katak. 所以这个你们知道哦，在这个猎物跟那个猎人跟猎物的那个关系当中呢，就是有些是猎食的，一个是被猎的哦。Baiklah, dari segi kan contoh mangsa bermangsa ini kan wujudlah sesuatu kaedah biologi merupakan kaedah yang mengaplikasikan interaksi antara organisme seperti mangsa bermangsa dan parasit untuk mengawal populasi perosak. Contohnya kan tadi kan di sawapati kan kalau ada banyak tikus terpaksa petani itu membela burung hantu untuk menghapuskan populasi tikus. Kalau burung hantu itu merupakan pembangsa kepada tikus lah. Jadi cara ini adalah kawalan biologi di mana dia adalah jimat dan tidak mencerminkan alam sekitar lah, kebaikan lah. Tapi kan kalau dari segi kelemahan dia mengambil masa yang panjang untuk menghapuskan populasi tikus inilah kan, ataupun perosak inilah. Next is persaingan. Organisme bersaing untuk mendapatkan keperluan asas. Contohnya kalau haiwan kan dia ada makanan, air. Kalau tumbuhan ada mungkin cahaya, luang. Kalau haiwan lagi pasangan. Nah, contoh persaingan antara gajah, rusa, singa dan kuda berlang untuk mendapatkan air di musim kemarau. Ini adalah contoh dia. So, akhir dia kita kena pelajari tentang symbiosis. Symbiosis ada 3 jenis. Akan saya contoh, 那个是竞争没有关系的。所以我们来看相依关系哦 mutualism interaksi yang memberi manfaat kepada kedua-dua organisme. So mutualism ini maksudnya kan kedua-dua haiwan yang terlibat itu dia memperoleh keuntungan sama sendiri.
所以他们各自都得到各自的好处哦。Contohnya interaksi antara ikan pantut dengan puran. Maksudnya kan ikan pantut ini mungkin memberi dia 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 apa memberi pengangkutan kah? Kalau tidak dia memberi pengangkutan. Puran ini dia protect lah, sebab dia puran ini dia ada toksik. Kalau itu ikan pantut ada puran kan, mereka tengok sea anemone, sea anemone bukan, sorry ya, sea anemone ini clownfish ini dia akan sebab clownfish ini cantik kan, ikan-ikan besar ni dia akan mengejar clownfish sebab mau makan dia. Clownfish ini kan dia akan sembunyi di sea anemone, dan ikan besar itu akan tersesat di sea anemone, dan sea anemone akan memberikan toksik, dia ada toksik kan, dan membunuhkan ikan besar itu. Jadi ikan pantut ini boleh mendapatkan makanan daripada sea anemone. Itulah cara dia saling mendapat kebaikan. Kemudian parasitisme, interaksi yang memberi manfaat kepada satu organisme sahaja dan berbahaya kepada organisme yang lain. Satu dapat kebaikan, satu mendapat harmful, tidak baik. 所以一个得到好处，一个得到坏处。Contohnya cacing pita di dalam usus manusia kan. Manusia dia didapat harmful sebab makanan atau nutrien yang dimakan telah diserap oleh cacing pita di dalam usus lah. Jadi cacing pita ni mendapat manfaat lah. Akhir sekali merupakan commensalism, yaitu interaksi yang memberikan manfaat kepada satu organisme sahaja, yaitu commensal, tanpa memberikan manfaat ataupun bahaya kepada organisme yang lain lah, berumah dia lah. 就是这个关系呢，就是其中一方得到好处，另外一方呢没有得到好处，也没有得到坏处啊。Contohnya ikan remona yang melekat pada ikan jerung dan mendapat makanan daripada sepihan mangsa ikan jerung lah. 所以说这个remona fish 在这粘在这个鲨鱼的身体上哦。这个鲨鱼不会伤害它咯，可是那个鲨鱼在吃东西的时候呢，那些碎片呢，这个 Lumina fish 呢就去吃哦，就是得到好处了。Baiklah, ini serba sedikit tentang ulang kaji chapter 1 dan chapter 2. Sekarang kan kita akan beralih kepada latihan lah. Baiklah. Apa yang dimasukkan dengan biodiversity? Jadi biodiversity adalah keberpakaian semua benda hidup. Okay, living things. Termasuk haiwan, tumbuhan dan mikroorganisme lah. Jadi biodiversity dapat dikelaskan kepada tumbuhan, yaitu kumpulan haiwan dan tumbuhan. Okay, is animals and plants. Baiklah, terdapat 5 kelas vertebrata, yaitu mamalia, kemudian amfibia, burung, reptilia, dan ikan. So, this is amphibians. Birds and the reptiles. Okay, untuk yang number 2, tandakan tanda right bagi kepentingan biodiversity dan banggar untuk bukan kepentingan biodiversity. Mengekalkan keseimbangan alam is correct. Baiklah, kemudian membekalkan kira sumber makanan pun correct juga kan, tadi kita ada bacakan. Menyediakan bahan benda untuk industri kebaikan juga. Menyokong dan dalam mencermakan alam sekitar bukan. Kemudian membekalkan ubat untuk
manusia pun betul juga. Baiklah, number 3. Lengkapkan peta pokok di bawah dengan menggunakan mikroorganisma yang diberikan dan untuk mengkelaskan jenis persenjawaan. Kalau yang persenjawaan dalam, kita ada mamalia, ada tiger ataupun harimau. Okay, tiger. Dan juga arnab. Arnab juga mamalia kan? Rabbit. Untuk persenjawaan luar, itu katak, frog, dan juga ikan, fish. Yang penting kita mau tahu macam mana kita boleh bezakan antara dua kelas inilah. Hewan dikelaskan berdasarkan ciri-ciri sebutnya. Tuliskan benar ataupun palsu bagi hewan yang ciri-cirinya dinyatakan di bawah. Helang, petara panas, memberi bulu berlembab, this is correct. Kemudian katak, kulit lembab, bernafas menggunakan berbaru pun correct juga. Kemudian ikan paus melahirkan anak, bernafas melalui berbaru pun benar juga. Buaya berbadan licin, oh bukanlah, kan itu ikan kan, palsu. Number 5, okay. Jadi kan tebu dengan cili ini kedua-duanya ada yang this is monocotyledon dan this is dicotyledon. Kita kena bezakan antara mono dengan di lah kan. Kalau ulat selali ini untuk tebu lah, ulat jejara ini untuk cili, kemudian akar serabut ini untuk mono, akar tunjang ini untuk cili, kemudian padang tidak berkayu ini untuk tebu, padang berkayu itu untuk cili. Okay. Number 6. Aisyah diberikan beberapa gambar, yaitu gambar ikan lumba-lumba, ikan paus, ayam kelawar, burung hantu, dan pulang helang. So, dia mau kita nyatakan persamaan bagi kesemua binatang tersebut. Ya, kesemua binatang itu merupakan, okay, haiwan vertebrata. Okay. Vertebrata maksudnya semua ada tulang belakang. Nah, sekarang kan dia nyatakan jenis vertebrata dan contoh haiwan. Nah, jadi kan di dalam dia kita tengokkan ada mamalia dan juga ada burung. So, mamalia, English is mammals, ataupun burung. Okay, birds. So, kita adakan, kita tahu mamalia ini ikan paus merupakan mamalia, kelawar merupakan mamalia, dan juga ikan lumpa-lumpa itu pun mamalia. Sementara ikan burung helang ini merupakan burung. Okay, burung hantu, burung, dan ayam, burung juga. Okay, baiklah. Nyatakan ciri-ciri ikan paus. Jadi ciri-ciri ikan paus kan dia merupakan mamalia. Dia bernafas dengan berparu. Kemudian dia persenjawaan dalam. Itulah ciri-ciri yang dinyatakan di dalam mamalia lah. Mana-mana ciri yang sesuai lah. Kemudian dia bertara panas lah. Itulah kena kita tulis 3 ciri-ciri lah. Oke, untuk number 6 ini, kelawar mempunyai sayap untuk membolehkan terbang, tetapi bukan dalam kumpulan burung. Jelaskan mengapa. Oke, kenapa? Sebab kelawar itu, baiklah, sebab kelawar adalah kumpulan mamalia kan. Itulah kumpulan mamalia untuk kelawar.
Pantingkan dan pisahkan burung hantu dan kelawar. Okay, kelawar merupakan kumpulan mamalia, manakala burung hantu adalah kumpulan burung lah. Kemudian kamu boleh katakan mamalia adalah petara panas. Boleh dikatakan kelawar melahirkan anak dan burung hantu dia akan dia bertelur kan. Kelawar itu mamalia, dia melahirkan anak, dan burung hantu itu bertelur lah. Jadi kan untuk yang lain soalan untuk chapter 1 dan chapter 2 itu kalau boleh buatkan dan capturekan dalam grup lah selepas siap lah. Oke. Jadi kelas tuition untuk hari ini setakat ini ya. Thank you.